Avengers! Assemble. Hey guys, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Sema Marvel. Kali ini kita bertiga. Kenapa? Record balik episod tadi ke? Tak. Ni episod lain. Ni episod baru. Oh, okay. Tak. Kenapa? Okay, sorry. tak, ada salah faham sikit. Kesilapan teknikal. Okay, sekali lagi. Apa tu? Sekali lagi. Tak. Ingat ke sambung Fantastic Four tadi? Tak. Sekali okay. sambung. Tak balik. Okay, sorry. Hey guys, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Sema Marvel. Selamat datang ke Sema Marvel, guys. Selamat datang. Yes, kalau episod minggu lepas yelah kita shoot memang sekali satu hari yang sama. Betul. Tapi kalau keluar di YouTube dan Spotify, dia episod akan datang lah. Episod minggu ni, minggu depan. Seterusnya, ya betul. So minggu lepas korang nampak Anik tak ada. Aku dengan Adib je. So nampak lah kejanggalan kita orang berdua. Dah lama tak berdua kan. Chemistry tu tiba-tiba macam Dia dah biasa dia seorang kan. Orang cakap bila berdua dia seorang lagi. Betul. Alhamdulillah tiba seorang tu tak ada. Tak ada kan. Alhamdulillah aku rasa aku diperlukan. Sememangnya. Sebab lagi-lagi bila nak sembang pasal topik Fantastic Four, aku dah tahu kau dah simpan banyak benda. Betul. Konten tu dah banyak. Betul. Aku memang datang dengan aku nak dengar. Lenggar kan, nak dengar je kan. Lenggar. Kita tambah rencah je kan. Tapi sekarang ni rencah tu tiba-tiba tak jadi, tak ada. Laut tak ada. Macam mana nak buat rencah? Duk Google, duk search, Twitter, duk tanya TikTok, duk tanya Fitnificent. Alamak, kacau lah. Sorry lah. Untuk minggu lepas tu kami di Sema Marvel mohon ampun 10 jari, minta maaf. Mungkin ada banyak kekurangan lah. Ada banyak, memang sangat banyak kekurangan untuk konten minggu lepas. Kita memang sembang betul-betul palatau juga sebenarnya. Berdasarkan teori kita. Betul. Teori-teori tu kalau ada Anik maksudnya teori-teori tu resedak lah. Tapi sorry, tambah sikit. Sebelum aku join Sema Marvel, aku suka this podcast sebab palatau tu lah. Oh ya. Sebab borak-borak korang tu macam aku. So betul lah palatau. Boleh lah sikit. Okay. Sambung. Silakan. Tadi korang masa aku minggu lepas korang bicara pasal Fantastic Four kan. Aku nak stilkan sikit je lah. Aku bukan nak merosakkan korang punya excited yang mengatakan bahawa Fantastic Four itu datang daripada 1960. Tapi kalau korang tengok bila reference daripada Doctor Strange yang mengatakan apa dia kata, this is a boy band, the band from 60s. The band from 60. korang kena faham ketika 1960, ketika itu The Beatles dia digelar sebagai Fat Four. FAB selang FOUR. It just maybe selorong lah. Macam faham. So itu hanyalah just nak bagi skrip tu jadi menarik. So fans Marvel relax, chill. Probably bukan 1960, mungkin lain, tapi ada juga possibility. Sebab aku nak kaitkan sikit. Sorry, aku sambung balik. Boleh. Kalau korang ingat, ni aku saja teori palatau. Kita mulakan dengan palatau. Kalau korang ingat ketika Sekejap adik, kita episod ni kita bagi Betul. Tak, kita top up balik. Okay, sila. Kalau korang ingat ketika start apa orang panggil tu, start convention ni, macam start ada buat masa zaman Captain America. Dia bagi tahu pasal teknologi dia apa kan. Kita ada ternampak the first human torch. Yang di zaman invention start jugalah masa ketika itu. What if kalau diikutkan dalam komik, Human Torch tak sama dengan Fantastic Four. Dia adalah satu entiti yang lain. What if untuk gabungkan sekali ada appearance Fantastic Four dalam timeline 90-an sebagainya, mungkin itu adalah variant Human Torch. Tadi kita dah sembang pasal benda ni. Sorry, maafkan saya. Tak. Alright. Dan dia membuktikan teori kita orang lebih kurang apa yang kau cakap tu. Mantap. Salam sikit. Kita memerlukan Betul. Sambung. So kalau nak katakan mungkin lah, bila aku ada tadi aku tengok maksudnya aku dah tengok last week punya kan, adik ada beritahu macam mana nak connection yang nambahkan Fantastic Four itu termasuk dalam kita mereka tu. Mungkin Human Torch yang berada dalam kaca tu mungkin ada relatable dengan Human Torch Fantastic Four yang tersangkut di taman tersebut. Mungkin. Betul. Dan 3 orang tu, Sue Storm, Mr. Fantastic dan juga The Thing datang untuk menyelamatkan. Mungkin. Tapi dalam komik kita kena faham, Human Torch yang di zaman Captain America tu adalah android, bukan manusia. Kan? So mungkin dia nak mengkaitkan Fantastic Four tersebut dalam storyline tu dengan timeline Captain America. Tapi overall macam
Yelah, ramai orang tak bersetuju Galactus merupakan main villain ketika itu. Aku cuma harap satu, kalaulah tolonglah Kevin Feige, walaupun kau tak faham bahasa BM ni, kau kena buat juga Fantastic Four tu macam Doctor Strange, faham? Madness ni lah yang gabungan beberapa big character untuk naikkan hype. Kau tak buat macam tu, kau buat simple storyline. Fantastic Four characters, ada Silver Surfer datang jadi hamba ni, flop bro, flop. This is flop. Kevin Feige tu bro Yeah. Tak, Nick, apa yang kita orang cakap minggu lepas is baik. Aku tak tahu kau follow up tak yang tadi. Alright. Bila kau cakap pasal yang start convention ni, ia akan menyokong lebih apa kita cakap minggu lepas. Kenapa kita orang cakap minggu lepas? Kan bila dia letak satu timeline yang sama, kan, dengan Captain America and so on. Aku dengan Izzat, kita orang buat teori. Teori kita orang adalah sebenarnya sewaktu Tony Stark dalam Endgame, nah kan kita orang pun ada buat teori yang kenapa 4 pin particle and so on kan. Kan dekat kawasan tu yang diorang pergi ambil Tesseract tu, kan Stark dia membelah satu benda sebelum ambil Tesseract tu kan. Teori kita orang adalah itu sebenarnya adalah power station yang generate untuk create satu power time travel. Betul. Untuk Fantastic Four. So itu adalah relation antara Fantastic Four dengan Howard Stark. Faham. Sebab dia tak macam, bila dia belah, maksud dia benda tu bukan kompartmen. Benda tu macam dia generate energy. Tesseract. So bila Stark ambil benda tu, dia punya time machine tu rosak, dia orang tak boleh travel back to the current timeline. Tapi Izzat dia ada dia punya bantahan dia lah. Dia cakap bila kita tengok dalam Ant-Man kan hilang dalam Infinity Wars, Endgame, 5 tahun 5 saat apa semua tu kan. So means that kalau sekiranya yelah bak kata kita repeat balik boleh episode lepas. Sorcerer Supreme kan dia cakap, The Ancient One cakap kalau buang satu stone apa semua, branch of Thailand ada. Tapi Bruce cakap what if kalau lepas aku ambil tu within 1 second aku pulangkan balik. Sebab dia boleh travel back kepada exactly timing yang dia belah tu. Faham. So dalam universe tu kiranya batu tu mungkin hilang hanya dalam 1 second. Macam tu je lah. So teori adik tu cakap macam ada looping. Tapi kalau looping dia dalam 1 second, dia tak ada efek sangat lah aku rasa. Faham. Tapi aku punya pendapat, sorry, maaf saya bermaksud. Silakan. Palatologist. Aku yakin dia macam ni tau. Ada dia Mr. Fantastic tu adalah kepala yang is very kind of things lah, one of kind, macam Iron Man, betul. Probably dia akan improvise dia teknologi untuk menjadi benda tu smooth, tidak ada error. Mungkin perjalanan tu boleh mematahkan sebarang teori-teori daripada Ancient One dan juga tak kisahlah Iron Man dan sebagainya. Mungkin dia dah improvise. Sebab aku yakin, sebabnya bagi aku Mr. Fantastic ni dia dah terkenal, Fantastic Four lah, terkenal dengan time travel sebagainya. Dia pun dah lebih kurang macam Kang juga. Betul. Dia masuk timeline ni, dia akan tengok teknologi. Sebab dia punya kebuasan dia mencari nafsu dia. Betul. Probably dia akan improve in terms of time travel. Betul. Tapi satu soalan, maaf saya bagi lagi. Fantastic Four ni apa je? I mean like mission dalam komik kan, dia buat apa je? I mean dia travel, apa yang dia cari Fantastic Four ni dia banyak dia more bukan kepada cari tau. Dia banyak enemy. Betul. Dia banyak musuh. Faham. Dan aku buat research juga pasal Fantastic Four ni. Research dia more kepada apa yang tadi kita buat research bang, ingat tak? Yang last episode. Pasal apa tu? Yang saya cakap ada relation dengan Victor Timely. Victor Timely dalam komik adalah pencipta The Thing. The Thing lah kan? Ke Human Torch? Human Torch. Dia adalah pencipta salah satu daripada Fantastic Four pada tahun 1939. Victor Timely. Dan Victor Timely ni dia akan mengepalai ataupun dialah watak utama di dalam Kang Dynasty. So mungkin ni aku rasa teori kau tu betul. Lebih kurang because dia akan patah balik masa. Aku rasa lebih macam tu juga. So dia start daripada 1900 untuk Victor Timely tu. And then tiba-tiba Victor Timely jumpa dengan Howard Stark, buat Human Torch. Lepas tu dia lebih kurang macam tu lah. Sebab aku betul sebab kita tengok sekarang ni, untuk the future upcoming dalam MCU,
tak banyak sangat benda yang best. Contoh Secret Invasion lah yang paling sekarang ni. And then ada geopolitik punya benda, Captain America, Rhodys. Betul. Benda-benda yang bagi aku sedikit memboringkan. Cosmic, multiverse, time travel, kebanyakannya yang best pasal MCU masa-masa ke belakang. Betul. So aku rasa okay, pasal Fantastic Four mungkin ada beberapa penambahan lain. Buat masa ni tak ada. Episod ni sebenarnya untuk update. Sorry, aku minta maaf. Tak apa. No worries, jangan minta maaf. Sorry, betul. You complete us. Okay, alright. Okay, faham. So kita dah top up episod lepas yang kita banyak kekurangan. Alright. So sekarang apa lagi yang pembacaan kau? Okay, untuk Human Torch. Okay, untuk Human Torch okay. Betul, Victor Timely yang create Human Torch. So maksud dia dekat Stark Invasion, Stark Convention tu ada satu Human Torch kan? Ya, ada di tengah beli tu kan. Possibility mungkin Victor Timely terlibat dalam Stark. Ya, memang mesti mengenali dia. Sebab tu dia boleh create time machine. Anak dia boleh create time machine. Apa nama dia? Star Expo. Sorry, Star Expo. Ya. Star Expo 1943. Yang kereta terbang kan. Kereta terbang. Tapi ada juga Human Torch lah. Oh wow. And also the best thing, aku nak tambahkan sikit lagi. Sorry contoh lah. Tapi benda ni tak best. Kenapa? Tak best untuk dibagi tahu je lah. Okay. MCU MCU. Kau dah nampak sorry, Kevin Feige. Dengar ni, Disney Plus. Kau dah nampak sekarang ni kebanyakan series-series mengenalkan watak-watak baru yang yelah, maybe probably you rasa macam okay lah, is a new thing untuk orang adapt dengan karakter tu, dan kau rasa macam agak tak berjaya, orang dah condemn sebagainya. What if kau buat satu series back into a few years cerita balik benda-benda di zaman Shield, zaman-zaman Captain America. Ni dah kira what if ni. Dia boleh bagi episode lain ni. Sorry. Tapi tak apa, teruskan. Aku rasa aku rasa dia lepas dia korek telinga tu, dia terus. Aku minta maaf. Sorry lah. Aku minta maaf. Aku excited. Tak apa. Sila. Cuma tu simpan dah sikit episod. Okay, aku simpan sikit lah. Nanti kau tak ada konten. Aku diam. Aku cakap betul. Okay lah, aku stop kejap. Okay, kita teruskan dengan itu untuk konten next episode. Okay. Kita teruskan dengan agenda untuk dia terus tutup. Sorry. Okay, apa lagi yang boleh dikaitkan berdasarkan apa rumours ataupun benda-benda yang kau tahu pasal Fantastic Four? Okay, pasal Fantastic Four sekarang ni yang aku tahulah. Okay, sekarang ni diorang tengah, sejujurnya aku baru dapat satu info. Aku tak tahu lah info tu betul ataupun tidak, tapi dia kira rumours lah. Diorang still lagi bergaduh tentang villain mana yang nak digunakan sebagai main villain. Sebab diorang ambil kira juga sebenarnya in terms of kalau korang tahu kan, penlibatan karakter ataupun villain tu sebenarnya dia bergantung kepada peminat villain tu untuk dia grab balik. Yelah, benda tu efek penjualan tiket, benda efek sale dan sebagainya. So dia dalam banyak-banyak villain tu, Galactus tu yang paling banyak. Even though, sebab bagi aku, tolonglah, kalau dia nak keluarkan Dr. Doom, simpanlah bro untuk Secret War. Tolonglah simpan. Sebab dia is very structure character, sangat-sangat orang kata macam kita borak itu kan. Dia ada, dia pandai, dia kind of Iron Man tapi versi magic, cosmic pun ada. Benda-benda macam tu kalau boleh diorang fikir dulu. Tapi bagi aku tak pasti sangat lah apa musuh-musuh daripada Fantastic Four. Ramatut lah antaranya. Tapi Ramatut tu kira selain daripada dia one of the Kang juga punya ni kan, dia Kang variant. So macam mana dia nak jadikan benda tu sebagai villain yang kecil je, orang tak really looking forward. Tapi kalau aku rasa macam Ramatut tu okay, it's the best thing sebab dia related dengan Kang. Itulah betul. Itu menarik juga macam mana sebab Fantastic Four yang kita tahu adalah dia kata dia punya background time masa dia adalah 1960. Okay, 1960. So yelah, tak tahu juga kenapa diorang letak setup dekat situ. Lepas tu kita tak tahu macam mana villain dia dan sebagainya. Dikatakan ada Galactus dan sebagainya kan. Cuma betul. Takkanlah Galactus diletakkan terlalu awal. Okay, ada orang bagi pendapat. Thank you Fik. Okay, dia kata Molecule Man aku macam pernah dengar. Molecule Man yang aku ada baca komik, dia menjadi orang dia menjadi orang suruhan Dr. Doom masa Battle World. Masa tu dia nak masa tu dalam series yang mana ada Beyonder. Molecule Man tu pun dia
terlibat dalam tu. Okay, setuju. Betulkan aku kalau aku salah, Fik? Nama pun boleh pakai. Galactus patut jadi next villain macam Thanos. Betul. Aku bayangkan kalau Galactus, Thanos dengan apa tu yang musuh roket tu, aku lupa nama dia apa. Musuh roket. High Revolutionary. High Revolutionary. Diorang bergabung sebab kuasa boleh keluar dah, unggu dah. Unggu dah. Bila kau cakap High Revolutionary, aku sebenarnya tengah tengok Marvel database berkenaan dengan Galactus. Alright. Dan in fact Galactus Fantastic Four dengan High Revolutionary ni kalau dalam komik pernah duduk dalam satu situation. Faham. Apa tu, Silver Surfer yang dia hantar discover Counter Earth, which is Counter Earth ni dalam MCU kita dah jumpa dalam Guardians of the Galaxy. Faham kan? Faham. Maksud dia maybe ada relation juga Galactus dengan High Revolutionary, Fantastic Four, Silver Surfer. Sebab dalam previous episode cakap kat diorang cakap aku cuba untuk buat research pasal Galactus dan juga Dr. Doom, siapa allies diorang actually. Sebab macam episode lepas juga kita orang cakap, takkanlah Galactus tu tiba-tiba muncul. Dia macam Thanos. Betul. Kat dalam Guardians of the Galaxy, Thanos memang ada. Betul. Tapi dekat dalam movie tu Ronan yang berkuasa. Yes, betul. So mungkin sama juga dalam Fantastic Four. The enemy is, memang the main villain is Galactus. Tapi siapa yang menjadi dia punya pawn? Betul. So at least kena ada puppet lah yang menjadikan aku disuruh oleh Galactus untuk selain dulu kalau the main previous Fantastic Four, Silver Surfer lah. Betul. Itu pun macam juga mungkin kita harapnya adalah another puppet yang boleh dijadikan. Hopefully Galactus is secret villain. Nak tanya, Silver Surfer misi datang ke bumi untuk apa? Untuk mencari koko yang dicari. Gura. Sebab apa dia boleh datang ke bumi? Sebab boleh dik. Dah admitted lah. Sebab boleh dik. Betul. Aku nak tahu juga ni. Dia dipaksa oleh Galactus kan? Supaya dia ada kata dengan planet dia ke? Kan sebab dia kena ugut dia dah Galactus dah musnahkan planet dia kan. Jadi dia cakap kalau you nak balik you punya planet and you punya husband, dia punya wife and children, you kena take planet. Ada planet. So Silver Surfer tengok planet Earth sesuai. Itu dalam Fantastic Four yang the first origin of the movie lah. Sebab kita orang memang caci maki Hamun yang the reboot punya. Weh, itu bara gila tu. Bara gila lah. Gila-gila punya bara. Aku tak suka ending dia yang ada the second one tu. Apa, aku lupa dia kata macam so kita nak kita ni apa. Betul. Tu cringe gila. Sebab aku kat wayang, bila aku dengar tu ada pakcik macam Fantastic Four. Dia ulang balik benda tu. So dia agak cringe ketika itu. Sebab bro, relax, kita tahu benda tu. Betul. Ulang balik benda tu. So aku rasa macam kita hoping, kita harapkan Fantastic Four kali ni the best one. Tolonglah, kalau kau tak boleh buat single movie yang power, kau campur je lah dengan big karakter. Lantaklah apa nak jadi bagi akulah. Untuk menaikkan balik, naikkan tiket. You know, korang sekarang ni Marvel, you dah dalam keadaan yang orang dah meragui. Please do something. Betul, setuju. Jap, dalam kita perasan, korang perasan tak sebenarnya salah seorang karakter Avengers sudah salah seorang dia adalah sudah mengenali Reed Richards. Doctor Strange lah. Yes. Doctor Strange dah kenal Reed Richards. Yes. Cuma dia belum berjumpa variant Reed Richards dalam universe dia. Okay, faham. Satu soalan boleh, maafkan saya. Adakah Mr. Fantastic dalam Madness, dalam Doctor Strange 2 tu dia still berlakon lagi ke? Tak. Habis macam tu. Dah mati lah. Tapi yelah, dia tahulah nama Reed Richards ni siapa. Okay. Dia mesti dia tahu Reed Richards ni ada power. Cuma variant di tempat dia macam mana. Dan dia tak dia maksud dia Doctor Strange mesti dia tanya kalau apa yang ada dekat dalam planet tu mesti ada dalam planet. Dalam universe tu mesti ada universe dia. So means that Doctor Strange akan cari juga siapa Reed Richards dalam dia punya reality. Ada satu teori sebab benda ni pun ada juga teori ni mungkin tak berapa kuat lah aku rasa. Teori aku baca dekat Screen Run, dia kata the Fantastic Four bought the Avengers Towers. Kita tahu Avengers Towers telah dibeli oleh seseorang, tapi kita tak tahu siapa pemilik baru the Avengers Towers. Okay, menarik. Sebab okay. kita tahu yang Fantastic Four ni dia ada dia punya
dia punya tempat dia. Betul. Nama dia adalah Baxter Foundation. Betul. Okay. Dan Baxter Foundation ni telah di-explain oleh Dr. Siapa nama wife? Dr. Christine Earth 838. Okay. Bila Dr. Strange 616 tanya, where are we? Alright. Dia jawab, you are in Baxter Foundation. Yes. Memang dia dah explain Baxter Foundation. Betul. Okay. Maksudnya kita tahu sebelum ni semua teknologi dikawal oleh Tony Stark. Betul. Okay. So faham. what if Avengers Tower dibeli oleh Fantastic Four ataupun Reed Richard? Okay. Atau boleh jadi Dr. Doom. Because kita kena ingat, kita kena throwback jauh sikit dalam Spider-Man Homecoming. Okay. Yang masa Happy pindahkan barang-barang dia kan. Avengers pindah ke Avengers Compound. Okay. So Avengers Tower tu memang vacate. Dan kita tak tahu sampai sekarang siapa yang gunakan, siapa yang beli Avengers Tower. Saya ada teori. Izinkan saya masuk. Silakan. Dengan izin tuan. Dengan izin tuan. Okay. Kena faham. Bila bagi tahu pasal timeline Spider-Man, yang paling berkuasa selain daripada villain Dr. Doom, Norman Osborn. Ya, betul. Oh, tapi kita kena tahu. Tak ada Norman Osborn, tak ada Osborn Tower kan. Tak ada tu kan. Tapi dalam komik, saya bantah sekali lagi. Yes. Dalam komik kita pernah ada satu storyline, Norman Osborn pernah beli Avengers HQ, dah jadikan Dark Avengers. Jap, saya ada bantun. Okay. Ju saya tak setuju. Saya beli apa? Gurau. Okay. Bercampur. Alamak, okay. Sebenarnya berkenaan dengan Spider-Man, Osborn, dia kita tengok dalam Across the Spider-Verse. Okay. Selain daripada Osborn, ada satu lagi arch enemy Spider-Man, Yes. Kingpin. Bukan. Okay. Kingpin, yes. Okay. Yang ada lab juga. Siapa? Oh, siapa? Tak ingat? Takkan tak ingat? Saya pun tak ingat ni. Tapi lab dia yang siapa? Nama lab. Fik, nama lab. Apa? Kalau bukan Kingpin siapa? Bukan AIM, bukan. Dalam Across the Spider-Verse. Bukan. Siapa? Across the Spider-Verse yang first siapa boleh jawab ni? Rakan di TikTok mohon bantuan. Ni Alchemax. Okay. Kita kena tahu Alchemax tu adalah siapa? Adalah reborn kepada Osborn punya company. Maksudnya Osborn mengalami kegagalan. Itu adalah orang lain yang beli Alchemax tu. So Alchemax ni dia hanyalah satu lab, yang mana behind the scene is all the goons macam Kingpin yang control the scientific research. So ada possibility dalam 616 Osborn tak akan muncul. Tetapi akan muncul Alchemax, which is dia akan connect balik dengan semua Spider-Verse. So siapa yang di belakang yang dalam timeline 616 tu, siapakah? Kingpin akan belilah kot. Kingpin. Mungkin ada possibilities. Sebab dia ada dalam timeline Daredevil kan. Betul. Okay. Sebab Alchemax ni kita kena faham yang dia wujud dekat setiap Spider-Man punya universe. That's why Spot tu boleh muncul dekat setiap tempat. Sebab Spot hanya muncul dekat tempat yang ada Alchemax. Yang dia ambil kuasa, dia sedut. Itu yang menjadikan dia powerful. Dia boleh travel across the universe. So ada possibility. Ini adalah Palatau yang bijak sikit, HL, high level. So Palatau HL ni kita kena connectkan dengan semua movie lah. Betul. Jadi ada possibility Osborn tak akan muncul dekat dalam 616, tapi dia akan muncul Alchemax. Dan Alchemax pun adalah one of the arch enemies of Fantastic Four. Dan kalau ikutkan ni memang dia punya headquarters adalah Oscorp Tower. Yang mana Oscorp Tower tu adalah Avengers Tower yang dibeli oleh Oscorp. Okay. That is my Palatau theory lah. Itu second theory. Okay. Third theory adalah Avengers Tower dibeli oleh Kingpin. Make sense lah sebab Kingpin on the Alchemax nanti. Betul. Wah, tiba-tiba 85 orang tengok. Wow. Thank you kepada yang menonton 85 orang. Yes. Makin menarik teori kita ni. Okay. Oh, yang tompok-tompok itu Din tompok. Gurau. Esok mengundi. Gurau. Apa lagi? Kalau ada teori-teori sebenarnya kita boleh katakan kalau tak Fantastic Four yang beli, mungkin memang Alchemax yang beli. Setuju. Okay. Ada little bird. Jadi kita balik kepada yang Izzat cakap tadi kan. Dr. Strange dah jumpa Fantastic Four punya orang kata kapla lah kan. Alright. Bila Dr. Strange nak jumpa kapla X-Men, dia dah jumpa X-Men kat situ. Betul juga. Nah, sebab
mesti Doctor Strange terkesan. Kenapa? Sebab Professor X percayakan dia. Betul. Walhal Mordo tak percayakan dia. Mordo persoalkan Professor X, kenapa buat macam ni? Aku ada ayat yang lebih baik daripada dia terkesan. Dia perasan, kenapa Dr. X rasa macam aku ni Dia touch. aku rasa nak tahulah. So sebab tu dia berjumpa. Dia akan jumpa dengan siapa? Siapa? Profesor Clone. Ada kat Malaysia. Kalau buat live Betul. Gurau Guys, selingan. Okay, selingan. Aku nak tahu ni, cepat. Dia nak jumpa siapa? Tak tahu. Kau yang cakap tadi. Okay, tadi kau cakap dia kata dia nak mesti mencari. Dia akan tertanya-tanya untuk cari siapa X-Men dekat dalam dunia dia. Okay, ni pendapat aku lah. Kenapa dia perlu nak cari X-Men? Sekarang ni, motif dia sekarang ni, last kali kita tengok daripada Doctor Strange 2, siapa anak Dormammu tarik dia sebabkan ada clear so berkemungkinan mungkin equation tu ada kaitan dengan dia perlu berjumpa dengan Doctor Strange, dengan Mr. Fantastic, X-Men dan sebagainya. Mungkin ada relation dia. Ya, betul. Satu pertanyaan baru. Apakah yang boleh connectkan keadaan Doctor Strange yang dia dah rasa incursion tu dengan situasi MCU sekarang ni? Loki. Dengan Loki. Oh, betul. Sorry. Betul. Jawapannya betul. Tapi dia bukan setakat Loki. Itu persoalan yang kita kena rungkai. Okey, ada lagi orang lain, ada lagi filem lain. Dengan izin. Cakap. Tak ada. Gurau. Tak ada. Filem lain. Apa tu? Saya tak jawab. Awak cakap saya. Tak tahu. Okey, kalau kita tengok Secret Invasion tak mungkin lah. Itu cerita sendirilah. Dia macam show sendiri. SS. Awak shot sendiri. Bukan. Dia pun shot sendiri. Tak ada. Okey. Gurau. SS sekarang dia dua. Tiga dah sekarang. Sadiq Syahid Sulaiman. Sufi. Jangan. Itu SK. Okey, sila. Siti Khatijah. Mak nak. Tak ada. Okey, gurau. Betul lah gangguan kita ni. Sorry. 90 orang dah tengok ni. Sorry kepada mereka yang dah menonton. Baru saja menonton. Kami sedang membicarakan tentang possibility Fantastic Four, X-Men, Doctor Strange, siapa yang akan berlaku dalam MCU. Ada sedikit selingan politik. Dan betul, sebab kita tahu kita anak muda, kita dah bosan dengan politik. Jadi mainlah kita masuk dengan MCU. Borak-borak sikit lah. Okay, alright, sambung. Dia nak cari tu Fantastic Four, nak cari X-Men, Incursion, Loki. Apa lagi movie yang boleh kaitkan Doctor Strange dengan last previous Multiverse of Madness punya scene tu? Aku rasa yang terdekat dia dah Deadpool je. Deadpool. Okay. Betul. Ataupun paling dekat pun adalah Agatha. Sorry, Agatha apa relation? I mean storyline apa yang dia nak lepas Wanda. Lepas Wanda destroyed kan. Dia terperangkap dalam reality yang Wanda buat. Betul. Sebab aku tengok dalam casting untuk Agatha ada anak-anak Wanda juga. So itu anak-anak dia yang mana? Yang dalam karakter yang reality yang Wanda reka tu ataupun macam mana? Sebab ada anak-anak yang reality Wanda reka tu lah. Kalau ada, maksudnya Wanda mesti datang balik cari anak dia. Sebab dia dah, tapi dia dah mati. Lost. Okay, dia macam ni. Agatha sekarang dia diperangkap di dalam satu reality yang Wanda 616 buat. Alright. Okay. Sekarang Wanda 838 masih lagi ada di situ. Masih ada lagi di 838. Alright. Dan anak-anak dia orang yang ada dalam 838 tu masih wujud. Okay. Cuma sekarang ada teori yang mengatakan dalam Multiverse of Madness, Wanda hancurkan diri dia sekali, dia mati sekali. Okay. Cuma roh dia tu terbang ke 838. Betul. Sekarang ni bila Wanda mati, apa jadi sebenarnya dengan magic yang dia buat kepada Agatha? Hilang. Betul. Means Agatha terlepas. Tapi Agatha dia jadi baik. Tak tahulah macam mana tu. Boleh jadi. So continuous. Macam mana nak bentuk? So kita tak tahu. Sebab kita kena tahu juga dalam MCU Doctor Strange 3 akan release, tapi kita tak tahu bila. Mungkin sebelum Secret Wars ataupun Kang Dynasty lah kot. Ada orang cakap dekat TikTok, Ahmad Kasim Ajuni cakap Agatha Insoft. Betul? Saya setuju. Habis bila dia dah kena taubat kan? Tak ada. Baca ayat Yasin dan semua. Anak-anak Wanda reality tu dah tak ada. Tapi sebab kita bercakap tentang aku tengok cast tu adalah anak-anak, mungkin tu throwback dan sebagainya. Betul, anak-anak tu memang ke dalam 838.
Oh, okay, betul. Tapi dalam realiti sekarang 616 yang dia buat tu tak adalah. Tak adalah. Sebab Wanda yang kat 616 pun dah tak ada. Okay. Faham. Macam tu lah cerita dia. Perkara yang paling penting yang menjadi persoalan. Siapa kepada bapa anak-anak Wanda? Okay, pada tahun 1970. Sebelum tahun gura-gura. Ada possibilities yang kita akan tahu kemunculan siapa kan. Last podcast kita ada record Wonder Man. Wonder Man memang love interest dengan Wanda. Wonder Man dalam komik, kita tahu kan komik Marvel ni ada banyak apa semua. Faham. Wonder Man is one of Wanda lovers. So mungkin dua orang ni adalah anak Wonder Man. Tapi kita tahu juga dalam komik Wonder Man adalah cinta yang tidak menjadi untuk Wanda. Sebab ada aku baca siapa aku tak ingat siapa berdasarkan mana aku baca ke dengar video yang mengatakan Wonder Man Vision ni dicipta, salah satu trait yang diambil adalah daripada Wonder Man. Sebab tu Vision boleh suka dengan Wanda. Boleh saya tahu Wonder Man apa kuasa dia? Alah, dia macam Dia macam Superman version. Tak cicak man, tak ada. Dia macam Wonder Man ni dia macam dia ada GC kita panggil apa? Dia ada mass power particles. Dia boleh terbang. Aku tak ingat lah. Dia macam Wonder Woman apa? Macam Wonder Woman. Tak ada kena mana. Tak macam power dia. Super strength juga ke? Tak juga Tak juga. Tak. Ke dia macam atom dalam DC? Dia lebih kuat. Tapi dia tak boleh besar, tak boleh kecil. Cuba Google. Sementara Izzat Google, ada orang cakap sembang Marvel betul lah. Memang kita tengah sembang Marvel betul. Amir Syafiq cakapkan Deadpool akan tarik semua karakter 838 ke 616. Ya, menurut apa yang saya baca. Kau macam menurut hadis. Saya bersemangat sebab saya dah boleh mendengar dengan baik. Yes, Alhamdulillah. Chapter 3. Okay. Itu ikut daripada yang betul ada beredar di Reddit dan sebagainya. Hello. Flight, superhuman strength, teleportation, immortality, agility, shape shifting, energy manipulation, juga lebih kurang. Healing factor, invulnerability, superhuman speed. Dia Superman lah. Betul lah aku cakap. Betul. Bukan cicak man. Okay. Menurut apa tadi yang pasal Deadpool 838 616, macam mana tu? Aku dah lupa jalan cerita dia. Tapi aku tahu yang perlimbatan yang paling besar sekali dalam Deadpool ni TVA akan ada. Sebab dia ada pertikaian yang TVA terpaksa memakai Deadpool dan Wolverine. I see. Sebab ada peperangan antara beberapa karakter di Earth 838. Betulkan saya kalau saya salah. Akan berperang dengan universe yang lagi satu, saya lupa universe apa. Dan benda tu yang buatkan TVA terpaksa memerlukan bantuan, menghentikan. Tapi dia perlukan bantuan Deadpool dan Wolverine. Deadpool dia ada own benefit dia. Wolverine pun sama juga. At last, yang paling utama yang aku rasa lah, reality bukan aku rasa, yang aku baca, reality Earth 838 akan habis ataupun sebahagiannya akan masuk ke Earth 616. Faham. Dan TVA mengoffer kepada Deadpool, kau nak masuk mana? Aku nak masuk 616 lah. Dengan itu declare lah Deadpool menjadi sebahagian daripada MCU. Faham. Okey. Ni menarik. Teori tu menarik. Aku tak tahu teori ke betul, tapi aku rasa macam betul. Alright. Okey. Kita anggap dia sebagai teori paling tinggi lah. Paling tahu. Second lah. Kau paling atas. Tak paling tahu. Dia teori lah. Dia bukan paling tahu. Dia teori. Yang paling tahu tu aku. Faham. Ada yang cakap, Izaiman ni cakap, Loki maybe akan cari Wanda dalam multiverse yang dia tengah stuck, or dari Strange untuk contact ke dunia dia. So relate kepada apa yang kau cakap tu pasal Deadpool apa semua. Loki will be in this scene. Loki akan ada kat dalam scene ni, aku nampak. So sebenarnya akan menjadi key of the multiversal everything ni adalah Loki lah. Betul, legit juga. Sebab dia terlibat dengan TVE. For the first time, guys, for the first time 100 viewers guys, 100 everyone. Thank you so much. Thank you so much kepada korang yang support. Betul. Ada kekurangan, bagi tahu, kami akan improve. DM lah, kat sini tak nampak. Kita kena tengok juga beberapa movie yang akan datang ni. Dia punya, ingat tak dulu kita orang berdua kita orang bincang MCU ni dibahagikan kepada 6 plot lah. Which is Street, Multiverse, Cosmic, yang Avengers, Thunderbolts. Satu lagi tak ingat. Tapi 6 lah. So, ni
Dark ke apa? Dark Magic. Yang Dark pasal Midnight Suns. Midnight Suns. Dan Midnight Suns. Okay. So sekarang ni kita dah nampak berapa? Kita dah nampak Cosmic je kau lah. faham kan? Faham. Yang organisation yang wujud lah. Bukan organisation. Dia plot dia. Okay. Macam contoh pembahagian cerita dia Infinity Saga. Okay. Lepas tu sekarang ni Multiverse. So upcoming ni berkemungkinan Cosmic, Mutant lah aku rasa mutant. Dan aku rasa sebenarnya yang 6 yang kita cerita plot tu, dia akan lead kepada satu penghujung yang sama. Kiamat lah. Innalillah. Tak adalah tapi aku dia Sumpah taubat. Tapi dalam tu ada beyonder, dia boleh reset. Setiap tu sebenarnya dia adalah pecahan yang akan bersambung-sambung. Dia akan Contoh macam berkaitan. Infinity Saga, dia kosmik tapi gabung dengan ada juga sikit Doctor Strange, Multiverse, betul. Magic sikit. Betul. Time, Betul. lepas tu ada teknologi. Betul. Faham. Dan sebagainya lah. Dia bergabung-gabung. Okay. So aku rasa benda yang sama juga, dia akan bergabung-gabung. Contoh yang Avengers, mungkin dia akan ada melibatkan juga dengan Secret Wars nanti. Ya. Setuju? Tapi itulah aku tak nampak lagi sejujurnya. Tapi ni kita masuk episod lain lah. What if lah. Okay, dah 30 minit dah 30 minit. Thank you kepada mereka yang masih stay lagi. Baru episod kedua, podcast kedua. Betul. Kesimpulannya bercampur-campur. Betul. Maaf saya minggu lepas saya tidak ada, minggu ni saya ada. Okay, setakat Okay. Panas. Thank you kepada mereka yang stay di TikTok. Sangat-sangat kita orang makin bersemangat bila view banyak. Betul. Itu sahaja. Betul. Korang punya support itu bermakna untuk kami. Betul. Thank you so much. Kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Jangan biarkan diri anda disebelungi oleh misteri dan juga teori-teori palatau. Teori palatau. Boleh, tapi jangan consume banyak sangat. Dan jangan berpalatau seorang diri. Berpalataulah bersama kami di Sembang Marvel. Sebelum tu Okay. Disney Upcoming movie ni adalah The Marvels. Tolong recognize kami. Dan kepada anda yang mungkin pekerja-pekerja yang berdekatan dengan Disney Malaysia, tolonglah. Adjust kami. Rasanya kita kena spacking sikit kot. Okay. Kita cakap sikit. Tak. Part ni aku kena potong, kena masuk TikTok. Tak. Sikit je. Aku cakap sikit. Okay. Aku cakap the first words je. Okay. Dia Disney. Okay, sambung. Wah, dia jatuh je. We are Bukan we from. We from Sembang Marvel. We hope that you can contact us for benda for special ceremony and special invitation. That's all. Thank you. Bye-bye. Okay, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Episod yang lebih padu. Yes. Yang lebih menggemparkan. Gerak dulu. Ciao guys. Yang Follow akan kita orang. menggeletik Bye-bye. dan menggegarkan tali usus anda. Okay. Bye-bye.